Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, baik, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 3 lah. So dengan teacher Chow sengaja untuk kita langkah bab 2 sebabnya supaya nanti buka sekolah kita akan sambung semula sebab dia melibatkan dengan pengiraan lah. Jadinya payah ataupun sukar sikit untuk ajar untuk online untuk pengiraan bab 2 tu. Jadi kita langkah kita terus kepada bab 3 lah. Untuk bab 3 ni mudah saja untuk bab 3 sebab dia tidak melibatkan pengiraan yang terlalu kompleks. Dia melibatkan pengiraan yang simple-simple saja sebagai pembuktian. Jadi bab 3 berkenaan dengan ni lah, penaakulan logik. Dan kita akan belajar berkenaan dengan 3.1 pernyataan dan ada beberapa benda lah yang perlu kita faham sebelum kita melangkah ke subtopik seterusnya iaitu 3.2 kita akan belajar berkenaan dengan hujah. Untuk 3.1 kita akan belajar ataupun kita perlu kuasai untuk menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar menafikan suatu pernyataan dan yang terakhir menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okay, baik, pernyataan majmuk ni kamu perlu fahamlah, mudah saja, jangan risau. Dan saya akan mulakan. Yang pertama, apa itu pernyataan? Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya iaitu sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Maksudnya pernyataan ni dia sama ada benar atau palsu. Dia tidak boleh benar dan palsu. Tak boleh. Kalau dia benar, dia benar. Kalau dia palsu, dia palsu. Dia antara satu ni. Itu kita sebut sebagai pernyataan. Pernyataan ni dia boleh benar. Kalau dia benar, dia pernyataan. Kalau dia palsu pun, dia pernyataan juga. Yang penting dia ada nilai kebenarannya lah. Itu untuk pernyataan lah. Okay, baik. Cikgu akan terus kepada contoh untuk menentukan pernyataan dan nilai kebenarannya. Baik, ini saya ambil contoh di buku teks supayanya kita masing-masing mudahlah faham macam mana untuk kita tentukan pernyataan dan nilai kebenaran. Yang pertama dia punya ni tentukan sama dia punya soalan tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Jadinya dia minta kita tentukan soalan ni dia pernyataan atau bukan pernyataan. Dia tidak kisah benar atau palsu. Dia tanya pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, baik. Untuk yang pertama, tolong hantar buku kerja. Dia pernyataan ke tidak pernyataan? Jawapannya dia bukan pernyataan. Sebabnya ayat ini tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dia terlalu umum. Kita tak dapat tentukan dia benar atau palsu. Tolong hantar buku kerja. Dia bukan pernyataan. Okay, baik. Untuk yang kedua, contoh yang kedua, Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okay, dia pernyataan atau bukan pernyataan? Jawapannya dia adalah pernyataan. Sebabnya dia ada nilai kebenarannya. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Tengok tu, ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Ini kita boleh tentukan dia sama ada benar atau palsu. Betulkah Menara Kuala Lumpur ni paling tinggi di Malaysia, benar atau palsu? Itu tak kisahlah, yang penting dia pernyataan sebab kita boleh tentukan dia benar ataupun palsu. Untuk soalan C, bagaimanakah anda datang ke sekolah? Ini jelas-jelas bukan pernyataan lah. Sebabnya dia ni soalan, bukan pernyataan. Okey, itu untuk C. Jadinya untuk soalan D dan E, soalan D ni pun X tambah 3 sama dengan 5. Ini pun kita tak dapat tentukan nilai kebenarannya. Apa X tu? Macam mana kita mau tahu sama dengan 5 benar atau palsu? Jadi dia bukan pernyataan. Soalan E pula, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Lebih kecil daripada negatif 8. Walaupun pernyataan ni palsu, tapi dia adalah pernyataan. Sebab kita dapat tentukan nilai kebenarannya. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Iyakah? Pernyataan ini adalah pernyataan tetapi dia adalah palsu sebab salah. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Sebab negatif dia makin kecil sebenarnya nilainya makin besar. Itu untuk kita tentukan nilai, menentukan pernyataan lah dan nilai kebenarannya. Jadinya kamu kena ingat untuk pernyataan ini kita boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu. Itu pernyataan lah. Baik, seterusnya. Contoh seterusnya, saya nak bagi contoh apa? Contoh yang lain pula.
Di buku teks juga kamu boleh nampak semula nanti di buku teks. Soalan yang ditentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu buktikan. Oke baik. Ini berbeza dengan yang sebagai contoh yang ini. Sebab ini dia tanya dia pernyataan atau tidak. Ini dia akan bagi semua pernyataan. Cuma kita kena tentukan sama ada dia benar atau palsu. Sekiranya benar, benar. Kalau palsu, kita kena berikan justifikasi kita. Kenapa dia palsu? Okay, baik. Sebagai contoh, semua poligon mempunyai penjuru. Okay, baik. Dia cakap semua poligon mempunyai penjuru. Betulkah poligon mempunyai semua poligon mempunyai penjuru? Jawapannya adalah palsu. Pernyataan ini palsu sebabnya segitiga tidak mempunyai pepenjuru. Maaf cikgu, bukan penjuru, dia adalah pepenjuru. Jadi dia palsu, segitiga tidak mempunyai pepenjuru. Contoh yang kedua, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Sebilangan nomor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okey. Ini benarkah palsu? Jawapannya adalah palsu. Kenapa palsu? Kita kena berikan justifikasi kita. Ini adalah justifikasi dia. Semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Betul lah. Semua nombor kuasa 2 adalah nombor bulat. Mana ada apa? Bukan sebilangan lagi, dia semua. Jadinya dia adalah palsu. Kalau benar, semua nomor genap mempunyai faktor perdana. Kalau benar, benarlah. Bilangan garis lurus memintas faksi Y. Benar, benarlah. Kalau palsu, jadi cikgu mau tekankan sini, kalau kita cakap pernyataan itu palsu, kita kena berikan justifikasi kita. Mengikut soalan lah kalau dia minta justifikasi. Kena bagi, kenapa dia palsu? Kenapa dia cakap dia palsu? Kalau benar, benarlah. Baik, saya harap semua faham setakat ni. Jadi dia ada dua. Ni dia akan bagi sama ada itu pernyataan ataupun bukan pernyataan. Kita kena tentukan lah. Yang kedua pula adalah dia akan bagi semua pernyataan. Kita kena tentukan sama ada pernyataan itu benar atau palsu. Dan kalau palsu, berikan justifikasi kita. Baik, ini pula adalah tentang penafian. Bagaimana kita menafikan suatu pernyataan. Untuk penafian, simbol dia adalah yang ni. Macam ni. Lepas tu ikutlah dia punya ni. Ini adalah terpulang dia bagi huruf apa. Tapi simbol penafian yang ni lah. Maknanya tidak ataupun bukan. Bentuk satu penafian bagi satu objek kenyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okay. Penafian ni ada dua, tidak atau bukan saja kita pakai. Contohnya kita boleh tengok 12 ialah gandaan 5. Macam mana kita mau nafikan benda ni? Kita gunalah perkataan tidak atau bukan. 12 bukan gandaan 5, yang sesuai lah. Dia, di sini dia pakai bukan. Jadi ini adalah penafian. Nafikan cak semua ni. Dia suruh nafikan kan. 41 ialah nombor perdana. 41 bukan nomor perdana. Dia pakai bukan lagi. Sebabnya yang sesuai lah. Kalau 41 tidak nomor perdana, dia tidak sesuai. Jadi kita guna bukan. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Macam mana kita menafikan ni? Tengok dia buat. Bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Dia pakai bukan. Ini adalah penafian. Lepas tu, di 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Jadi, macam mana kita menampak ada penafian di sini, kita tengok perkataan tidak ini. Jadi tidak ini mewakili penafian, menafikan pernyataan yang diberilah. Itu untuk penafian, menafikan suatu pernyataan. Terusnya lah. Baik, seterusnya kita akan menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey, bila kita cakap berkenaan perkataan majmuk ni, maknanya dia lebih daripada satu pernyataan. Boleh jadi dua, boleh jadi tiga pernyataan. Okay, pernyataan majmuk, maaf typo. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan dan atau. Jadi ada dua tadi. Kalau penafian tadi kita belajar tidak atau bukan, itu untuk penafian. Tetapi untuk majmuk dia menggunakan dan atau. Atau dan, ada dua benda, atau dan. Kalau penafian tadi tidak dan bukan. Baik. Sebagai contoh, gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan atau. Okay, baik. Dia suruh buat dua-dua. Jadinya sebagai contoh, pernyataan P, pentagon mempunyai 2 penjuru dan pernyataan Q, heptagon mempunyai 4 penjuru. Macam mana kita mau buat ayat majmuk, pernyataan majmuk menggunakan dan atau. Jadi, tengok dia buat. Pernyataan pentagon mempunyai 2 penjuru dan ini menunjukkan majmuk. Heptagon mempunyai 4 penjuru. Yang penting kedua-dua ni kena masuk. Di pertengahan ni kita tambahlah dan atau ni. Itu untuk dan lah. Lepas tu yang kedua, pentagon mempunyai 2 penjuru atau ni untuk kita majmukkan dia. Heptagon mempunyai 4 penjuru. Jadi itulah.
Kita boleh tengok juga piramid mempunyai 5 satah dan tengok dan atau dia kalau kamu ingat kita belajar dalam bahasa Melayu ni macam mana kita mau jadikan dua ayat tunggal kepada satu ayat majmuk. Gitulah. Negatif 4 dan dua ialah integer. Jadi yang keempat atau. Jadi dan atau ni dia ada untuk menunjukkan kita jadikan dia sebagai ayat majmuk lah, penyataan majmuk. Saya harap semua faham setakat ini. Okay, baik. Untuk nilai kebenaran pula, setelah kita buat majmuk ni, dan atau ni, dia ada nilai kebenaran dia. Okay. Ni secara umumnya, kalau dan, kedua-dua kenyataan ni mesti benar. Baru kita boleh cakap dia benar. Tetapi kalau atau dia salah satu antara P atau Q. Kalau P benar, Q palsu, dia tetap akan jadi benar. Kalau P palsu, Q benar, dia akan jadi benar. Yang penting salah satu, dia akan jadi benar lah pernyataan tu. Berbeza dengan dan ni kedua-dua ni mesti betul, mesti benar. Baru ayat majmuk tu berjadi benar lah. Itu sebagai contoh lah kan. Sebagai contohnya X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5 dan 99 ialah nomor ganjil. Okey, baik. Kita nampak ni X tambah 3, X tolak 5. Dia ni adalah palsu. Dia adalah palsu, tetapi 99 ialah nomor ganjil. Nomor ganjil, betul kan? Dia benar kan? Ini benar kan? Ini palsu. Tetapi kita tengok dia pakai apa? Dan kah atau? Tapi dia pakai dan. Dia pakai dan. Kan saya cakap tadi, kalau dan, dua-dua ni mesti benar, baru dia boleh jadi benar. Kalau salah satu palsu, dia akan jadi palsu. Jadinya, ini palsu kan? Jadi, untuk dia punya kebenaran ni, untuk dia punya nilai kebenaran, dia akan jadi palsu. Sebab satu palsu. Sebab dia pakai dan. Tapi berbeza bila kita pakai atau walaupun ada satu palsu, dia akan tetap jadi benar. Yang penting ada satu benar. Ni benar. Benar. Kalau walaupun dia satu palsu mana-mana lah, yang penting satu benar, dia akan jadi benar. Tapi itu untuk atau. Kalau dan, dia mesti dua-dua benar, baru kita boleh kira sebagai benar. Itu sahajalah kamu kena ingat. Jadi, cikgu simpulkan untuk hari ini, kamu kena tahu 3 benda ni ya. Maksud pernyataan dan seterusnya, tentukan nilai kebenaran. Yang kedua, menafikan. Ini senang saja. Menafikan, kita akan pakai bukan ataupun tidak. Kena ingat dua perkataan ni. Untuk menentukan nilai kebenaran ni pula, kita kena nampak perkataan dia guna dan atau. Kalau dan, mesti dua-dua betul, baru dia benar. Kalau atau pula, mesti salah satu benar, dia akan jadi benar. Itu sahaja untuk hari ini. Jadinya untuk yang terakhir, jangan lupa buat latihan. Nanti saya akan bagi latihan lah untuk dalam grup WhatsApp kita. Dan sekiranya ada persoalan macam biasa, jangan segan, jangan malu, WhatsApp saya lah. Nanti saya akan cuba bantu apa yang perlu. Baik, itu sahaja untuk hari ini.